Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak buat lagi contoh soalan penolong jurutera grade GA29. Okey, ada 20 soalan. Jom kita buat satu persatu. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, kalau lihat soalan yang pertama, lebih kurang je Zaki mempunyai tabung yang berisi 230 keping shilling 50 sen, 150 keping shilling 20 sen, 50 sen 20 sen. So ada banyak lah duit ni. So kalau kita baca betul-betul, dia nak kira total duit yang Zaki ada. Ok, so first kali 230 keping shilling 50 sen. So 230 bahagikan dengan 2, sebab 50 sen 2 ringgit. So dia jadi dia ada 115 ringgit. Dan dia kata 150 keping shilling 20 sen berbanding 50 sen, dia ada lebih banyak. So maksudnya 20 sen dia bukan ada 150, tapi 230 tambah 150. So shilling 20 sen ada 380 keping. Awak bagi dengan 5, sebab 20 sen 5 keping sama dengan RM1. Dapatlah RM76. Ok, last kali shilling 5 sen dia ada 355. Ok, shilling 5 sen ni kalau 10 50 sen, 20 RM1. So 355 awak bagi terus dengan 20. Dapatlah RM17.75. Tambahkanlah dengan 76 tadi shilling 20 sen, tambahkan dengan 115 untuk shilling 50 sen. Total yang dia ada adalah RM208.75. Okay, next soalan yang kedua. 230 ml air gula ditambah dengan 2 liter air sirap. Sebelum nak jawab soalan ni, kita tengok jawapannya dalam liter, tukar semua dalam liter. 230 kita bagikan dengan 1000 sama dengan 0.23. Ok, next ditambah dengan 2.5 liter air paip, tambah 2.5. ok, dan ditambah dengan 150 ml jus limau, tukar terus 150 sama dengan 0.15. ok, dan hasilkan sebekas minuman. So bila kita tambah sebekas minuman akan pakai 2.88 liter. Tapi sekarang dia nak bekas, dia ada 15 bekas. So kita darabkan dengan 15. Total liter air yang digunakan ialah 43.2. Jawapannya B. Okey, soalan nombor 3. Apabila 17 ditambah kepada 5 kali satu nombor, hasil dia 97. Apakah nombor tersebut? Cara dia macam mana? Cara dia 97, awak tolak dulu dengan 17 tu. Dapatlah 80. Dan 80 tu bahagikan dengan 5, dapatlah 16. Kalau tak percaya, nak buat macam mana? 17 ditambah 5 kali 16 tambah 17, dapatkan 97. So cara dia, saya ulang balik, 97 tolak 17 bahagikan dengan 5, dapatlah 16. Ok, soalan yang keempat. 3/4 daripada 944. Terus kira. Tekan kalkulator. 3 bagi 4 darabkan dengan 944 sama dengan 708. Kat situ dia cakap 3/4 daripada 944 ialah 7Z tambah 10. Jadi kat sini nak cari nilai Z, buat macam mana? Yang kita cari tadi 708 tolakkan dengan 10, dapatlah 698. Ok, soalan awal-awal dia mudah je. Ok, soalan nombor 5. Luas satu permukaan segitiga bagi sebuah bongkah piramid ialah 482 cm kuasa 2. Tapak bongkah piramid tersebut mempunyai ukur keliling 48 cm. Berapakah jumlah luas permukaan piramid? Ok, bagi siapa yang tak tahu piramid, piramid ni macam kat negara Mesir tu. Ok, dia ada base, dia ada tapak dia. Dalam kes ni tapak dia ni ukur keliling 48. Maksudnya tapak dia kan segi 4 tepat kan untuk tapak dia. Jadi apa yang berlaku, 48 cm ni awak kena bahagi 4. So awak tahu setiap sisi tapak tu sama dengan 12 cm. Ok, jadi nak cari luas tapak sahaja, 12 darabkan dengan 12 sama dengan 144. Ini baru tapak sahaja. Ok, dan dia dah bagi kat situ luas permukaan segitiga untuk satu piramid. Dia ada total 4 segitiga. Sebab itulah satu dia dah kirakan 48. So kita ada 4 untuk piramid, darabkan dengan 4 je. So 4 darab 48. Dan kita tambahkan dengan luas tapak yang kita kira tadi, dapatlah jawapan dia 336. Kalau siapa tak tahu, pergi Google gambar piramid.
Nampak? 336 jawapan dia. Okey, nombor 6, Kamal memandu sejauh 320 km dengan purata kelajuan. Okey, bila dia cakap pasal purata kelajuan ni, cara nak cari masa dia, purata tersebut, macam mana nak dapat purata tu, kita bagi jarak dengan masa. Contohnya 320 bahagikan dengan masa, dapatlah dia punya purata 80 km per jam. Nak tahu masa dia 320 tu awak buat apa? Bahagikan dengan 80. So masa yang dia ambil ialah 4 jam. Okey, dan dia rehat 10 minit, lepas tu teruskan perjalanan 150 km, purata dia 75, bahagi 75, dapatlah 2 jam. So 4 jam tambah 2 jam sama dengan 6 jam, berehat 10 minit. So dia memandu, perjalanan tu mengambil masa 6 jam 10 minit. Okey, soalan nombor 7, Ramlan menjual jambu dengan harga RM5 setiap 4 biji. Bila jumpa je soalan macam ni, cari terus 1 biji berapa. RM5 4 biji. So 1 biji berapa? 5 bahagi 4, 1 biji RM1.25. Dia berjaya menjual sebanyak 5,000 biji jambu. Banyak tu. Terus darab, nak tahu 5,000 biji tu berapa ringgit. So 5,000 darab RM1.25, dapatlah banyak ni. Darab 5,000, dapat RM6,250. Boleh kaya dia dalam tempoh sebulan dan mendapat keuntungan bersih sebanyak 45%. Maksudnya yang dia jual jambu satu tu, jambu tu RM1.25 tu, walaupun dia jual 50 biji, dia untung 45% daripada jumlah total yang telah dijual. Jadi berapakah harga modal? Kalau untung 45%, maksudnya modal dia 55% lah. So 55 per 100 awak darabkan dengan total jualan tadi, 6,250. Dapatlah dia punya modal sama dengan 3,437.50 sen. Okay, soalan nombor 8. Sebuah bala mengandungi 3 jenis gula-gula. Biasalah ni soalan dia pasal gula-gula, pasal guli. So gula-gula berperisa apel, anggur dan limau, kesemuanya berjumlah 670 biji. Bilangan gula-gula berperisa apel 405 biji, iaitu 3 kali ganda bilangan gula-gula anggur. Terus cari anggur berapa? 405 bahagi dengan 3. So anggur 135 je. So kat sini anggur dah tahu, apple 405. Jadi anggur campur dengan apple 540. Nak cari gula-gula limau 670 tolakkan 540 sama dengan 130. So dia kata, secara rawak apakah kebarangkalian untuk gula-gula itu terambil gula-gula limau. Jadi gula-gula limau total ada 130. Probability ni bahagikan je dengan 670. So chances dia nak dapat ialah 13 per 67. Tu dia punya peluang untuk mendapat gula-gula tu. Okey, nombor 9. Ni senang ni. Tekan kalkulator je. 0.00049 darab 0.01. Bila tekan kalkulator, dia akan keluar standard dia atau piawai dia. 4.9 kuasa 10 negatif 6. Okey, nombor 9 dah. Kita pergi nombor 10. Okey, nombor 10 ni, ni awak kena rajin sikit. Ambil kertas graf ke. Kalau tak ada, tak apa. Kalau dalam soalan tak sempat kan. Okey, dia macam ni, simple je. Apakah kecerunan bagi satu garis lurus yang melintas pada titik-titik tersebut? Maksud titik-titik ni dia adalah X dengan Y. Kita belajar kan, kalau nak cari dalam X dengan Y, kalau nak cari gradient, nak cari kecerunan, Y bahagikan dengan X. Okey, kat sini kalau awak nampak, dia bagi 5 ni X, 15Y. Negatif 9X, 5Y. So kita cari Y dia dulu. Okey, Y dia kat sini 15 tolak 5 sama dengan 10. Tu Y dia. X dia pula 5 tolak negatif 9. So negatif dengan negatif positif, jadi tambah, jadi 14. So jawapannya 10 bahagi 14, dapatlah 0.71. Mudah saja. Okey, nombor 11. Adalah satu set taburan data. Dia bagi ada 6 value, 6 nombor. Min data tersebut adalah 31. Formula nak dapat min ni, formula dia mudah sahaja. Tambah setiap data-data ni, bahagikan dengan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi dengan 6, dapatlah 31. Cuma jadi masalah kat kita, P dengan Q ni kita tak tahu. Okey, so sabar dulu. Cara dia, min ni 31 kan.
Awak buat apa? 31 ni darab 6. So total set taburan ni kalau kita tambah semua sama dengan 186. Sebab 31 darabkan dengan 6. Dan cara nak cari P dengan Q, awak tolak 186, tolak 38, tolak 30, tolak 26, tolak 26. So awak akan dapat 66. So 66 itu adalah hasil tambah P dan juga Q. Okey, hasil tambah P dan juga Q. Okey, sama dengan 66. Tapi dia cakap cari P apabila Q lebih 4 daripada P. So apa awak kena buat? 66 tolakkan dengan 4 dulu, bahagikan dengan 2. So jawapan dia tanya siapakah P? P ialah 31. So jawapannya salah ni. Jawapannya 31. Okey, nombor 12. Jumlah berat guni P dan Q ialah 279. Berapakah berat guni P jika beratnya 12 kilo lebih ringan? Bila keluar soalan beratnya lebih 12 kilo ke kurang 12 kilo ke, nak buat apa? 279 ni awak tolak dulu 12 kilo, bahagikan dengan 2. Awak akan terus dapat jawapan 133.5. Okey, nombor 13. 35 daripada 20 meter. Bila keluar macam ni terus cari 35 tu berapa? Okey, 35 darabkan dengan 20 sama dengan 12 meter. Jadi 12 meter ribbon digunakan untuk membuat bunga ribbon. Selebihnya berapa? 20 tolak 12, 8 meter. Selebihnya 8 meter tu digunakan untuk mengikat hadiah dengan ukuran 70 cm. So, jika 5 hadiah diikat, berapakah baki ribbon? Okey, satu hadiah perlukan 70 cm. 70 cm tukar jadi meter, bahagikan dengan 100. Sama dengan 0.7. Dia ikat 5 hadiah, darabkan dengan 5. Jadi dia pakai kat situ 3.5 meter. So baki kita ada 8. 8 tolaklah 3.5 sama dengan 4.5 meter. Okay, nombor 14. Satu aktiviti cabutan bertuah yang adil mempunyai 5 jenis hadiah: jam, beg, bola, buku dan tuala. Terdapat 10 unit bagi setiap hadiah. Maksudnya ada 5 jenis hadiah, ada 10 unit setiap hadiah. Total ada berapa? Ada 50 hadiah total dia. Okey, dan Zaki seorang daripada 1,500. Yang nak cabutan bertuah tu 1,500 orang yang menyertai cabutan bertuah tersebut. Okay, kita baca lagi soalannya. Telah menunggu sehingga cabutan terakhir. Berapakah kebarangkalian Zaki terpilih? Okay, kita baca balik soalan. Okay, sekarang soalannya cakap pasal cabutan terakhir. Maksudnya dia dah bagi dah 49 hadiah. Tinggal hadiah yang ke-50. Kita nak cari kebarangkalian dia. Jadi nak buat apa? So, kita ada 1,500 orang. So, dalam kes ni 49 orang dah dapat hadiah. So, 1,500 tolak 49. Sama dengan 1,451. So, kebarangkalian dia adalah 1/1451. Itulah jawapan dia. Jawapannya D. Okey, nombor 15. Sebuah perpustakaan mengandungi sejumlah 1,190 buah buku. Jika sebuah buku dipilih secara rawak, kebarangkalian memilih sebuah buku cerita kanak-kanak ialah 2/7. Terus ambil kalkulator, kita buat 1190 bahagi dengan 7. Terus darabkan dengan 2. Sama dengan buku kanak-kanak sama dengan 340. Bila keluar pecahan, terus guna kalkulator. Okey, soalan 16. Okey, dia bagi 6144, 1536, Q dan 24. Nilai Q ialah berapa? Bila keluar soalan macam ini, apa yang kamu kena buat? Kamu kena randomly tekan kalkulator. 6144 try bahagikan dengan 2, try bagi dengan 3, try bagi dengan 4. So bila saya bahagikan dengan 4, terus dapat jawapan. 6144 bagi 4 sama dengan 1536. Bahagi dengan 4 lagi sama dengan 384. Bagi dengan 4 lagi, bagi dengan 4 lagi sama dengan 24. So jawapannya ialah 384. Ni soalan 16 ni soalan random lah. Okey, 17. Zaitun membeli 4 buah kereta mainan, harga dia RM160. Terus cari sebuah kereta mainan berapa? 160 bahagi 4. So sebuah kereta mainan harga dia RM40. Dan 7 unit kalkulator berharga kurang RM5 daripada 8 buah kereta mainan. So kereta mainan kita dah tahu satu RM40, darabkan dengan 8 sama dengan RM320. So kat sini 7 kalkulator harga dia kurang RM5 daripada 8 kereta mainan. So 8 kereta mainan harga dia RM320, tolak RM5 sama dengan RM315. Nak cari satu kalkulator, bahagikan dengan 7. So satu kalkulator harganya RM45, satu kereta mainan harga dia RM40. So bila dah tahu, bolehlah kira jumlah. 2 unit kalkulator
45 darab 2 sama dengan 90. Tambah kita mainan 3. 40 darab 3, 120. Jawapannya 210. Okey, soalan nombor 18. Razman mempunyai sejumlah wang bernilai RM310. RM130. Rahim pula mempunyai wang bernilai 3/5 daripada nilai wang Razman. Okey, terus kira 3/5 darab 130. Jadi Rahim ni wang dia cuma ada RM78. Razman RM130. Manakala Ramli mempunyai wang bernilai 3 kali jumlah Razman tambah 1/4 nilai wang Rahim. Okey, so kita darablah 3 kali. So 130 darabkan dengan 3 sama dengan 390 tambah 1/4 tadi wang Rahim 78 bahagikan dengan 4. So total wang yang Ramli ada adalah RM409.50. So sekarang dia suruh tambah semua jumlah wang mereka. Tambahlah 130 sebab Razman ada RM130 je. Tambahlah 78 sebab Rahim ada RM78 je. Tambahlah 409.5 sebab kat sini Ramli ni kaya betul, dia ada banyak duit. So total 617.5. So jawapannya supposedly adalah C. Okey, nombor 19. Perbezaan harga buah timun dengan tomato yang dijual di kedai Rizal ialah 50 sen bagi setiap kilo. Maksudnya kalau kita bandingkan sekilo tomato dengan sekilo timun, beza dia 50 sen je. So dekat ini dia tanya berapakah harga bagi 35 kilo tomato jika buah timun harga dia RM2.80. So kat sini kena guna kemahiran berfikir sikit. Timun RM2.80. Kalau timun RM2.80, berapakah harga tomato jika tomato lebih mahal daripada timun? So dia cakap tadi tomato harga dia lebih 50 sen, tambahlah 0.5. So maksudnya tomato sekilo RM3.30. Lepas tu darabkan dengan 35 kilo, dapatlah RM115.50. Dan soalan yang terakhir, 2 buah kotak S. Ni tak perlu guna kalkulator ni. Ini letak saja. Kita akan cuba untuk susun dia daripada yang paling ringan ke paling berat. Okey, 2 buah kotak S sama berat dengan 3 buah kotak T. So siapa lagi berat, S ke T? So yang lagi berat ialah S. T paling ringan sebab T kena 3 buah kotak baru dia sama berat dengan S 2 buah kotak. So kita susun yang paling ringan ialah T, lepas tu S. Okey, dan kotak V lebih berat daripada kotak U. Confirm V kat belakang sekali. Okey, next, sebuah kotak U sama berat dengan 2 buah kotak T. Okey, T dah paling ringan, tapi kat sini dia kata U1 perlukan 2 T. So U dekat sebelah V. Awak kena tengok macam gitu je. Simple je soalannya, tak susah. So susunan paling ringan ke paling berat T, S, U, V. Okey, itu je. Kita pun dah habis. Semoga berjaya. Okey, bye.